So, Semua peserta yang mengikuti kita pada hari ini, sama ada secara langsung melalui FB Pustaka ataupun YouTube Pustaka. Saya Frankie Birumi dari Pustaka Negeri Sarawak Sibu. So, bersama dengan kita pada hari ini adalah Encik Yo Wee Kia, Timbalan Pengurus Agensi Konseling dan Pengurusan Kredit. Okay, apa khabar Encik Yo? khabar baik. Okay, baguslah. Sebentar lagi kita akan bersama dengan Encik Yo dengan ceramah yang akan disampaikannya. Jadi saya harapkan semua peserta mendapat banyak manfaat daripada ceramah yang akan disampaikan oleh Encik Yo. Okay, tajuk yang akan disampaikan oleh Encik Yo ialah ceramah pengurusan kewangan pribadi dan pelaburan bijak untuk masa depan secara maya. Okay. Kita persilakan Encik Yo untuk meneruskan ceramah. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator kita, Encik Frankie. Awak pagi ini ataupun hari ini, sesi kita berlangsung secara hybrid. Ada yang tonton secara maya, ada yang tonton secara live. Okey, dan yang penting tajuk hari ini bersesuaian dengan jemputan daripada pihak Pustaka Negeri Sarawak. Kita ada kira orang apa kata updated sikit. Updated sikit maksudnya kita akan masukkan konsep pelaburan bijak dalam khusus pengurusan kewangan kita hari ini, yang biasanya dijalankan dengan tajuk pengurusan kewangan peribadi. So, kira bersyukurlah tuan-tuan dan puan-puan, okey, dapat kita mengikuti sesi perkongsian yang specially kita brandkan untuk anda. Resepi kita saya sebenarnya sejak semalam saya brandkan topik ini dengan ambil dari topik-topik dari kesemua modul AKPK. So maka saya rasa perkongsian hari ini tentu akan memberi sedikit ilmu pengetahuan ataupun kesedaran. Bila kita sebut taklimat kewangan, we actually nak tuan-tuan dan puan-puan open up your minda, especially minda kewangan, because lebih banyak kita belajar ataupun the more awareness kita dapat, I'm sure rezeki anda tidak akan sempit lagi, because as what we know, knowledge is power, ataupun pengetahuan, ilmu pengetahuan itu sebenarnya kunci kejayaan anything lah, segala bidang yang you in now. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sebenarnya berkenalan dengan saya, seperti yang diperkenalkan oleh moderator kita. Saya biasanya dipanggil Encik Yo lah, ataupun kalau tuan-tuan puan-puan nak tahu nama penuh saya, Yo Wee Kia. Saya berasal dari Kuching. Buat masa ini memang berkhidmat di AKPK, Agensi Kaunseling Pengurusan Kredit Cawangan Sarawak, yang bertempat di Bank Negara Malaysia Kuching. Sepanjang 16 tahun bekerja di AKPK, apa yang saya dikatakan the thing that I faham daripada konsep kewangan ataupun pengurusan kewangan, saya rasa kebanyakan kita ataupun kita semua manusia sebenarnya walaupun mungkin berbilang bangsa, agama dan juga mungkin latar belakang dari segi pendidikan, pengurusan kewangan sebenarnya adalah sesuatu yang dikatakan senang difahami oleh semua kita. It's just that dari segi mana you nak capai,
dari segi kewangan anda. Okay? Sama ada you nak menjadi kaya, lebih kaya ataupun sangat kaya. Itulah yang membezakan kita. Of course, bila kita pilih nak menjadi sangat kaya, kita kena terpaksalah usaha dengan lebih dengan lebih kuatlah, ya, ataupun dengan apa yang dikatakan kita, rezeki kita kena dipelbagaikan, ya. Dan sometimes dia bukan saja dengan usaha kuat kita, ya. Sometimes it could be dari segi faktor seperti your orang kata faktor ekonomi, faktor luar lah, ya, yang boleh membantu anda, ya. Especially kalau kita di Malaysia, okay. Khasnya saya rasa peluang pekerjaan tu banyak, okay. Peluang untuk involve dalam bisnes tu pun banyak, khasnya bila kita ada banyak bantuan-bantuan daripada agensi kerajaan. Dan bisa kata AKPK pun mainkan peranan untuk pendidikan kewangan, khasnya untuk anda, individu, ataupun untuk mereka yang ingin menceburi perniagaan, ya, bisnes, ya, ataupun warga PKS lah, ya, perusahaan kecil dan sederhana. Mereka-mereka yang ingin mendapat khidmat nasihat kewangan bolehlah mendapatkan perkhidmatan percuma dari agensi seperti AKPK. Okey. Dan selain pendidikan saya yang tertinggi di Master of Business Admin, saya sebagai Registered Financial Planner daripada pihak MFPC, ya. So dengan semua ini dan dengan rendah diri saya layakkan dirilah untuk bercakap dan berkongsi. Khasnya yang lebih menarik adalah pengalaman saya berkhidmat di AKPK dengan modul-modul ataupun kes-kes kewangan, ya, yang pernah menjadi cabaran kepada pelanggan AKPK, dan kita buatnya dalam bentuk pengajaran ataupun sharing daripada pengalaman orang lain, ya, supaya kita boleh orang kata apa, get some benefit from others people's experience. Okey, saya juga ingin berkongsi dengan slot quotes ini, ya. The more you learn, okay, the more you will earn. Okey, inilah satu perkongsian daripada pakar saham, ya, Tuan Warren Buffett, ya. Beliau merupakan jutawan, ya, yang sangat terkenal, of course, dengan kata-kata ataupun nasihat dari beliau, ya, berpandukan pengalaman mereka. Okey, so sebagai latar belakang perkhidmatan AKPK, okay, di AKPK kita menawarkan program pengurusan kredit, kaunseling dan juga pendidikan kewangan untuk individu dan PKS, ya. So ingat, AKPK bukan saja untuk individu, tapi perkhidmatan kita sudah expand, ya. Kita dah expandkan perkhidmatan kepada warga PKS, ya. So siapa-siapalah yang berniaga, sama ada mempunyai syarikat pendidikan tunggal, partnership, sendirian berhad, okey, trading, semua tu, ya, boleh mendapatkan perkhidmatan dari AKPK, ya. Kita bagilah program pengurusan kredit, okay, small desk inquiries, kita ada SDRH, ya, kita ada khidmat nasihat kewangan, dan kita ada modul-modul kewangan, ya. Tuan-tuan puan-puan bolehlah layani laman sesawang AKPK yang saya rasa menjadi satu platform yang agak baiklah ataupun relevan dengan kesemua kita, ya. Okey, yang itu tentang AKPK. Satu lagi nasihat dari AKPK, ya. A person who can manage his finances well is a person with a strong will. Inilah yang dikatakan kalau kita nak power ataupun nak kuasa, ya, untuk dalam bidang-bidang yang kita
berada, ya, first you need to manage your finances. Langkah pertama ialah kita kena merancang kewangan kita ataupun pengurusan rezeki kita, ya, iaitu apa yang dikatakan wang. Okey, segala tentang wang anda haruslah diutamakan sebelum anda memulakan perjalanan untuk mencapai matlamat kehidupan anda, ya. Sebab bila kita sebut kewangan ni, dia akan relate to semua perkara, termasuk keluarga kita, termasuk kawan-kawan kita, termasuk dengan apa ya, mendirikan rumah tangga, ya, ataupun segala yang tentang pekerjaan kita, ya. Bahkan contoh, ya, seorang pekerja, ya, tidak dapat fokus kerja, ya, di mana isu tekanan hutang bank ataupun hutang dekat luar, ya, menjadikan dia tidak dapat fokus untuk kerja, ya, malah produktiviti beliau akan turun, ya. So dia akan menjadi satu isu kepada prestasi pekerjaan dia, dan akhirnya mungkin mengakibatkan beliau hilang sumber kewangan dia ataupun pekerjaan dia. Jadi banyaklah tuan-tuan puan-puan boleh fikir tentang kebaikan pengurusan kewangan, ya, di mana kewangan akan mempunyai impak kepada kesejahteraan hidup kita. Okey, sebelum saya mulakan perkongsian untuk tajuk hari ini, pengurusan kewangan peribadi dan pelaburan bijak, ya, untuk masa depan. Okey, saya ingin tuan-tuan setuju dengan disclaimer ni, di mana konten ataupun slide kita, slide dari ATPK ni adalah untuk tujuan pendidikan sahaja, ya. Okey, sekiranya tuan-tuan perempuan ingin maklumat yang lebih lanjut, tuan-tuan puan-puan bolehlah teruskan bacaan di yang seterusnya agar setiap kita boleh mencapai dikatakan maklumat kewangan yang anda rancangkan, ya. So kita tak dapatlah garanti selepas anda mengikuti sesi taklimat ini bolehlah je terus jadi kaya ataupun terus berjaya dalam kewangan, ya. Sebab semua ini memerlukan usaha anda, ya, selepas perkongsian teori ataupun perkongsian cerita maklumat yang berunsurkan pendidikan dari saya dan AKPK. Okey, alright. Satu soalan yang sangat menceriahkan anda. Okey, sedap tak makanan yang ditunjukkan ni? Ni kalau tuan-tuan puan-puan tahu, ni memang makanan famous di Sarawak, ya. Mi kolok sapi, mi sapi, ya, di mana dijual pada harga, tuan-tuan yang puan-puan mungkin familiar, okey, khasnya mereka yang berada di kawasan Kuching. Okey, dan di sebelah kanan ada minuman yang popular yang membanggakan kita di Sarawak, okey, 3 layer, ya, ataupun Pepsi Peng. Okey. So harga untuk makanan dan minuman ini, tuan-tuan puan-puan mungkin memang dah tahulah, ya. Buat masa ini tahun 2022 mungkin harganya taklah macam dulu. Okey, contoh kalau kita tengok ni, ni kolok sapi dan juga 3 layer tea, ya. Okey. Kalau kita tengok pada tahun 2000 berapa ni? Harganya RM2.50. 250 sahaja. Tak mungkinlah ini harga pada tahun 2022, ya. Okey, so tuan-tuan yang bijak, saya rasa anda fahamlah harga ini 250 ataupun harga 3 layer tea ini 120 adalah pada mungkin tahun 2011 ataupun 10 years ago. 10 years ago, ya. Mungkin 10 years ago 250 itu pun di kawasan Sibu lah, ya. Kawasan di Kuching mungkin harganya RM3. Okey. Harga mi kolok sapi, ya. Dan juga 3 layer tea. Okey. So tuan-tuan puan-puan jangan faham, ya, ni bukan sesi untuk minum dan makan, ya. Kita cuma nak ambil gambar dari
tahun 2011 ni keadaan harga barangan, ya, especially hot food, okay, alright. Dan tahun 2022, saya rasa tuan-tuan puan-puan tahu, setuju dengan harga ni, RM7 untuk mi kolok dan untuk 3 layer teh sipeng di kopitiam yang harga berpatutan 2,5. Okey. Jadi kalau tuan-tuan ada RM10, tinggal 50 sen saja, ya, balance dia untuk sarapan pagi, ya, di Kuching ataupun di mana-mana kawasan di Sarawak. Okey. So harga barangan sangat beza hari ini. Okey. Especially kalau you compare dengan 2011, di mana harga mi kolok cuma 2,5, okey, dan harga untuk minuman setengah daripada hari ini, iaitu 120 sahaja. Okey. Keadaan ini menunjukkan, of course, perancangan kewangan itu sangat penting. Bukan saja kita nak merancang untuk beli barangan secara berhemah, tetapi kita mesti faham kewangan memaksimalkan sumber kewangan dengan menggunakan beberapa instrumen kewangan bagi mencapai maklumat kewangan anda. So ada beberapa keyword di sini. Okay. Yang pertama, kalau tuan-tuan puan-puan tengok, dia sebenarnya adalah satu cara yang dimaksudkan perancangan kewangan dengan menggunakan cara yang sistematik untuk memaksimalkan sumber kewangan. So, jadi bila kita menerima sumber pendapatan kita, kita mesti pandai juga, ya, uruskan sumber kewangan ni agarnya menjadi satu sumber kewangan untuk masa depan kita juga. Macam mana dengan penjelasan ayat saya ini? Ya, bermaksud bila kita mendapat pendapatan, kita tidak seharusnya menggunakan semua wang yang kita dapat, ya, sebab kita pun ada satu pemikiran hidup kita penuh dengan ujian, ada cabaran, ya, ada risiko. Jadi untuk memastikan kelangsungan hidup, kita kena simpan sebahagian daripada sumber kewangan kita. Dan simpanan kita boleh menjamin masa depan kita akan lebih dikatakan lebih stable ataupun lebih dikatakan bahagia, ya, kerana sumber wang kita yang kita simpan, okey, boleh menjana pendapatan yang lebih sekiranya ditempatkan di tempat yang betul. Maksud saya ialah sekiranya anda melaburkan pendapatan anda ataupun simpanan anda untuk mendapatkan pulangan dari segi prinsipal ataupun dari segi dividen ataupun dari segi apa yang dikatakan orang kata, ya, daripada capital gain, ya, iaitu segala simpanan anda, pelaburan anda mendapat sumber kewangan yang lebih besar di masa depan. Okey. So bila kita dapat membenahkan sumber kewangan kita ataupun aset kita, of course senang lagi untuk kita mencapai maklumat kewangan yang kita dah plan. Okey. So perancangan kewangan bermaksud anda akan kumpulkan aset, okey, uruskan aset tersebut, okey. Bila dah urus dengan baik, kita akan expand, accumulate. Lagi kita akan melabur, kita akan mendapat aset yang baru yang lebih mahal, dia akan ditambahkan ke portfolio kita. So portfolio kita bertambah, maka kita boleh merancang untuk masa depan, untuk distribution, pengagihan, untuk masa tua kita boleh agih untuk sebahagian daripada persaraan, sebahagian untuk pewarisan, sebahagian daripada untuk didemakan, contoh, ya.
Semua ini adalah perancangan kewangan. Okey? Alright. Sekiranya anda masih kurang faham apa maksud maklumat kewangan, bayangkan anda seorang pemain football sekarang. So, senang, very clear. Kita punya target adalah nak masukkan bola ini ke goal. Ya. So, apa yang anda nak capai? Sekiranya bola ya adalah target anda, iaitu dari segi kewangan, anda nak dapat apa, ya, ataupun impian anda, ya. Bila kita muda, of course kita akan rasa maklumat kewangan kita ialah mendirikan keluarga kita, dan bila kita dah mempunyai keluarga, kita punya maklumat kewangan mungkin akan bertambah, ya, dengan plan-plan seperti kita nak membinakan keluarga yang lebih besar dengan anak-anak kita, dengan keperluan mereka, dari segi pendidikan, dari segi masa depan mereka, Dan bila anak-anak dah besar, so what is your plan again? Maklumat kewangan anda ialah mungkin you nak settlekan semua hutang, ya, dan bersedia untuk menyimpan untuk masa depan, hari tua, ataupun menguruskan aset yang sudah anda kumpul dan dibuat dengan cara peruntukan yang anda inginkan. So semua ini melibatkan perancangan untuk maklumat kewangan. Ya. So ultimately, secara pada paling hujung, kita sebenarnya nak satu saja. Ya, kita nak kebebasan kewangan, di mana kewangan kita adalah di tangan kita, dikuasai kita, dan kita mempunyai wang yang dikatakan cukup ataupun untuk keperluan kita, dan mungkin kita masih mempunyai sebahagiannya untuk perancangan seperti percutian, untuk sedekah, ya, untuk tujuan-tujuan yang lain seperti untuk tujuan agama, ya. So yang ini semuanya adalah pemikiran kita ataupun perancangan kita, ya. Yang penting, bila kita tengok graf ini, secara ringkas, ya, kita nak membina aset kita, ya, semasa, bertambah mengikut peredaran masa. So makin tua makin besarlah aset kita, ya, kerana kita faham, ya, bila kita dah makin sampai ke umur persaraan, mungkin kita tak dapat bekerja macam dulu, ya. Jadi aset kita yang kita kumpul, haruslah ditempatkan di tempat yang betul agar kenaikan nilai aset tersebut membantu kita, ya, khasnya mencapai satu tahap di mana aset masa hadapan tu dikatakan adalah satu jumlah yang dekat dengan dana persaraan kita, iaitu satu jumlah wang yang cukup untuk kita. Cukup untuk kita maksudnya kita dah estimate lah berapa wang yang kita harus guna. So soalan ni, berapa sebenarnya kita perlu untuk persaraan? Kalau kita tengok estimate ni, pelan persaraan saya. So, kiraan ini adalah secara matematik. Maksudnya dia tidak mengambil kira keadaan harga barangan naik, inflasi ataupun faktor-faktor ekonomi yang lain. Jadi dia menggunakan cara secara projection saja. Projection maksudnya saya estimate selepas saya bersara, saya akan guna wang yang lebih kurang sama macam hari ini. Tujuannya cuba nak bagi satu gambaran lah, ya, berapa dana persaraan kita kena buat. Kalau kita nak masukkan sekali inflasi ke, nak masukkan faktor yang lain ke, itu kita kena buat secara kiraan yang lain. So mari kita mulakan kiraan saya. Umur sekarang, kiranya anda umur 40 tahun.
umur persaraan 60 tahun. Ya, kalau kita ambil kerja sebagai government servant, kerja di swasta, ya, kebanyakan ambil umur fix 60, ya, 60 untuk persaraan. Okey, maksudnya anda akan berhentilah secara official. Okey, melainkan you minta nak extend lah ataupun nak awalkan. Okey, so sekiranya mengikut keadaan sebegitu, okey, tempoh sebelum persaraan anda mempunyai 20 tahun. Okey, faham? 20 tahun sebelum persaraan. Okey. Jangkaan tempoh persaraan. Okey. Maksudnya kita akan berfikir secara optimistik. Okey, optimistik maksudnya okey, although kita serahkan diri kepada Tuhan, okey, tetapi jangkaan daripada pihak pendaftaran negara kita, okey, lifespan kita, ya, rakyat Malaysia boleh sampai umur 80 tahun. Okey. Ada lebih tepat lagi lah, ya, yang dikatakan untuk lelaki 78, 76, dan perempuan 76, 78, ya. So kita secara optimistik. Maksudnya mungkin kita jaga badan kita sihat-sihat, ya. Bersyukur dengan apa yang kita ada, ya. Dengan pemakanan kita jaga, exercise kita buat, ya. Okey. So kesihatan kita mengizinkan, ya. Di mana tempoh persaraan kita, okey, kalau maksimum umur 80 tahun, okey. So kita bersara pada umur 60 tahun, maka 20 years lah kita ada. 20 tahun. Okey. So 20 tahun kita kena survive. Sekiranya anda berhenti kerja pada umur 60 tahun, okey, dan tempoh persaraan anda 20 tahun. So anda mesti fikirlah, wang yang saya simpan untuk hari tua mestilah cukup untuk bayar kos kehidupan saya selama 20 tahun. Okey? Inilah yang dikatakan kita fikir secara optimistik. Okey? Seterusnya, kiraan sekarang. Anggaran kos kehidupan sekarang 1,500. Untuk saya, mungkin saya rasa 1,500 cukup. Okey? Dan andaian ini bermaksud tiada hutang, ya. Sekarang hutang dah settle, so saya memerlukan 1,500 sebulan. Okey? So setahun tu saya perlukan 18,000. Okey, sebab 1,500 darab dengan 12, kita dapat 18,000. Okey? Dan seterusnya, anggaran kos kehidupan diperlukan untuk tempoh 20 tahun. Okey? So jadi kita kena darablah, ya, iaitu 18,000 darab dengan 20 tahun. Okey, jeng-jeng. Jawapan untuk soalan saya ialah saya perlukan dana persaraan sebanyak 360K. Alright? Dengan ada dana persaraan tersebut, maka saya boleh bersara dengan happy lah, ya. I will become a retiree happily, ya. Cik perlu kerja lah after 20 years, after bila pencen ataupun after saya bersara, okay, berhenti kerja, I can live on with the money of 360,000. Okay, ingat, kiraan ini adalah secara kasar, okay, di mana dia tidak mengambil kira, tidak mengambil kira kesan inflasi. So jika kalau kita nak masukkan kesan inflasi itu, bermaksud jumlah ni akan bertambah sikit lah, ya. Sebab kita dalam perancangan ini masih menggunakan cara secara matematik, okay, menggunakan kaedah projection. Ya, kita project lepas 20 tahun berapa yang saya perlu dan jumlah yang saya perlukan sepanjang tempoh 20 tahun tersebut. Okay, so ini memberi satu idea kepada kita. Bila kita plan nak bersara, kita mesti ada dana persaraan tu.
ya, iaitu 360K. Sama juga dengan pihak KWSP. Mereka mencadangkan pencarum KWSP, ya, setiap mereka harus mempunyai simpanan sekurang-kurangnya 240K. Lebih kuranglah, ya. So mereka pun mencadangkan, ya, kita menggunakan kaedah tersebut untuk memastikan kehidupan kita selepas persaraan akan berlangsung secara tiada perubahan. Ya, maksudnya anda akan enjoy dengan cara hidup yang sama ataupun dengan kos kehidupan yang cukup. Okey, maka tuan-tuan puan-puan lihat, kita perlu menggunakan langkah-langkah, ya, yang dikatakan strategik ataupun sistematik untuk mencapai pengurusan kewangan kita, ya, ataupun maklumat kewangan kita, ya. So nombor satu, tuan-tuan puan-puan perlu tentukan maklumat, ya, maklumat yang untuk jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Okey. So bila kita tentukan maklumat, kita ada panduan. Okey, selalunya seseorang tu akan gagal merancang kerana mereka tidak mempunyai objektif, ya. Bila kita tak ada objektif, kita akan buat keputusan secara emotion ataupun menggunakan emosi kita, ya. So bila anda buat menggunakan emosi, kebanyakan kalau melibatkan kewangan, kita akan menjadi kata apa? Aset kita susut, okey, ataupun hilang kewangan ataupun bazir, boros, okey, sebab you tak berbelanja tiada arah tujuan. Jadi anda akan boros, okey, ataupun menggunakan wang melebihi kemampuan anda. Jadi maklumat itu sangat penting dan sekiranya tuan-tuan puan-puan ingin mulakan, buatlah perancangan maklumat jangka masa pendek dengan andaian semua maklumat jangka pendek tersebut akan dicapai dalam tempoh 3 tahun. Okey, dan setiap maklumat jangka pendek yang dibuat itu, okey, akan dicapai dengan satu andaian jangka masa panjang, iaitu maklumat long term planning, okey, akan dicapai mengikut masa, mengikut peredaran masa. Okey, contoh, ya, contoh, okey, saya ingin settlekan hutang kad kredit saya. Ini adalah satu maklumat jangka masa pendek, okey, ataupun sederhana, ya, sekiranya perlukan masa, okey. Beban depend dengan hutang kita lah, ya. Kalau hutang kredit kad kita besar, of course it will become a jangka masa sederhana. Okey. Sekiranya hutang kad kredit taklah besar, ya, boleh gunakan maklumat jangka masa pendek di mana kad kredit tersebut dapat diselesaikan dalam tempoh 3 tahun. Okey. Jadi setiap kali anda membayar hutang kad kredit, anda sebenarnya ingin mencapai maklumat jangka masa pendek. Okey. Tapi in long run, anda sebenarnya settle salah satu hutang, so anda juga akan settle hutang yang lain, maka long run di mana maklumat jangka masa panjang anda pun akan capai sekiranya setiap maklumat jangka masa pendek dicapai juga. Okey. So kita plan lah, bukan saja nak settle kad kredit, tapi settle lah personal loan kita. Settle juga car loan kita, housing loan kita. So by the time of 60 years old, anda dah settle, langsaikan semua hutang, maka tahniah kepada anda. Maklumat jangka masa panjang anda telah dicapai. Okey? So nampak tak tuan-tuan dan puan? Setiap maklumat yang kita plan ini ataupun perancangan ini menjadikan kita manusia yang lebih disiplin. Ya, sebab bila kita plan untuk settle hutang,
kita plan untuk jadi manusia yang lebih baik, lebih sempurna, because settle hutang adalah satu kewajipan kita. Okey. Dan seterusnya, nombor 2, nilai kedudukan semasa. Okey. So selepas kita tentukan maklumat, kita kena menilai kedudukan kewangan kita semasa. Berapa banyak yang anda boleh ketepikan, berapa yang anda boleh guna untuk settle hutang. Inilah kajian-kajian kita. Okey. Nombor 3, mengkaji pasaran. Anda kena fahamlah risiko yang mungkin berlaku, yang perlu kita hadapi. Okey, contoh ya, bila kita melabur dekat saham pasaran, ya, share market, ya, kita kena faham politik juga. Politik sesebuah negara, keadaan politik ya di rantau tersebut. Contoh, kalau nak beli saham di negara-negara yang luar, ya, kita kena faham the current political situation, okay, in that area, alright. Dan risiko-risiko lain termasuk risiko kehilangan wang. Ya, mungkin kita akan melabur dekat sesuatu yang untuk membantu kita, ya, melindungi aset kita. Okay? Contoh, kalau kita rasa kesihatan kita mungkin menjadi sesuatu risiko kepada kewangan kita, okay? Maka kita boleh memilih produk-produk yang membantu kita untuk menghadapi bila keadaan risiko tersebut berlaku. Seperti kesihatan, ya, kalau kita ada medical coverage ataupun semua yang dikatakan perubatan, ya, ia boleh membantu kita mengurangkan kos-kos yang terlibat. Okey, pelbagaikan pelaburan. Okey, memang betul kita kena bukan saja menyimpan semua telur kita di dalam satu basket. So memang kita kena mempelbagaikan basket kita. Ada juga dana kita disimpan di tempat yang selamat, tempat yang lebih kukuh ataupun lebih stabil dari segi pulangan dia, ya, untuk jaga kewangan kita. Okey. Dan nombor 4, langkah awasi pelaburan, ya. Pelaburan seperti menilai prestasi pelaburan. Okey. So bila kita diajak untuk melabur, okey, memang kita kena pasang matalah besar-besar dan juga telinga, okey, dengar kawan-kawan cakap, ya, dengar pakar cakap, ataupun kita buat sedikit research, ya, buat sedikit research tentang company tersebut, tentang perindustrian tersebut, ya, syarikat tersebut, ya, semua maklumat ni dapat tuan-tuan googlekannya untuk at least kita faham apa yang isi tersirat yang tidak dimaklumkan kepada kita, ya. Okey, so ini adalah langkah-langkah yang membantu kita untuk membuat pelaburan dan juga pengurusan kewangan kita. Alright, 1, 2, 3, 4, ya. Sudah anda ingatkan. Nombor 1, tentukan maklumat. Kedua, nilai kedudukan kewangan semasa. Nombor 3, mengkaji pasaran. Dan nombor 4, awasi pelaburan. Okey. Alright. So bila kita tengok pengurusan arian tunai, okey, pengurusan arian tunai bermaksud anda faham wang masuk, wang keluar anda. Okey. Wang masuk maksudnya segala income anda, segala wang yang anda perolehi, okey, sama ada secara sistem aktif ataupun pasif. Okey, aktif maksudnya kita tuan-tuan bekerja menerima gaji, okey, yang dikatakan tetap, okey, as long as anda bekerja mengikut jadual yang mengikut perjanjian anda dan membuat produktiviti, ya, semasa bekerja, akhirnya gaji dibayar mengikut prestasi anda, okey, dan itulah yang dikatakan kebaikan mempunyai pendapatan aktif
sebab dia sentiasa ada dan hanya tamat bila pekerjaan kita tamat kontrak. Okey. Dan satu lagi sumber pendapatan pasif. Sumber pendapatan yang dikatakan tidak sentiasa ada, okey, tetapi dia akan datang mengikut usaha kita ataupun mengikut nasib kita. Kalau kita bekerja kuat, maksudnya kita akan dapatkan passive income tersebut. Kalau kita bekerja lagi dengan menggunakan wang tersebut untuk dilaburkan, menggunakan sedikit skill kita, iaitu kemahiran kita untuk melabur, maka dengan keadaan nasib yang baik, mungkin kita mendapat tulangan yang lebih baik. Okey? So, sumber pendapatan kita. Aliran keluar tunai, iaitu wang yang anda belanjakan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, anda mempunyai perbelanjaan, okey, pastikan perbelanjaan anda dirancang mengikut susunan berikut. Nombor 1 yang menjadi keutamaan kita, iaitu, okey, seperti yang saya bulatkan ya, di mana keutamaan hanya dibeli kepada mereka sekiranya wang anda terima. Okey? Bila wang terima, terus kita fikirkan perbelanjaan tetap kita. Okey? Dan perbelanjaan tetap bermaksud dia harus dibayar secara konsisten pada satu jumlah yang tetap dan hanya dibayar sebelum tarik genapnya. Okey? Jangan bayar selepas tarik genapnya, kerana kesannya agak teruk. Okey? So yang kedua, kita ada perbelanjaan berubah. Perbelanjaan berubah, okey, adalah perbelanjaan yang penting, tetapi kita mampu untuk adjustkan jumlahnya. Bermaksud anda boleh kurangkan perbelanjaan tersebut. Okey? Dan akhirnya kita ada perbelanjaan budi bicara. Perbelanjaan budi bicara penting khasnya if you want lifestyle ataupun taraf kehidupan yang lebih tinggi. Tetapi dia bergantung dengan bajet yang kita ada. Ya. Kalau kita dah tak ada bajet, maka kita tak bolehlah berbelanja untuk budi bicara. Okey? Alright. So susunan tersebut harapnya menjadi satu panduan kepada anda segala sebelum anda memulakan penggunaan gaji anda ataupun perbelanjaan anda. Okey? Alright, seterusnya kita ke yang berikut, okey, iaitu pengurusan harian tunai, okey. Ini contoh-contoh yang saya katakan, perbelanjaan tetap seperti bayaran sewa, angsuran rumah, kereta, pembiayaan, itu semualah perbelanjaan yang penting. Perbelanjaan berubah seperti bil, makanan, pengangkutan, perbelanjaan budi bicara seperti yang dipaparkan. Okey, berikut adalah satu contoh penyata aliran tunai yang di mana tuan-tuan, puan-puan boleh gunakannya untuk tujuan satu, iaitu disiplinkan diri dengan wang yang kita ada. Nombor 2, elak untuk berbelanja melebihi kemampuan kita. Nombor 3, wujudkan baki positif, iaitu satu keadaan yang mencadangkan kita menyimpan. Okey? Nampak tak bila kita buat bajet, okey, kita akan mengutamakan saving kita, iaitu 10% yang harus kita simpan, ya. Kalau dalam konteks ini 450 disimpan. Okey? So, lepas dia simpan yang 450 ni, barulah dia gunakan bakinya untuk dibelanja, okey, mengikut kategori perbelanjaan tetap, perbelanjaan berubah, okey, ataupun budi bicara dan menghasilkan satu baki RM300. Okey. So, satu, disiplinkan kita untuk berbelanja. 2, kita pastikan semua perbelanjaan kita ada. Ya, yang penting ada, yang kurang penting kita kontrolkan. Okey. Nombor 3,
baki kita ada, balance kita ada. Ya, so keadaan yang menunjukkan penggunaan penyata ini membantu kita menjadi seorang manusia yang disiplin, okey, ada simpanan, okey, dan segala perbelanjaan yang penting saja diutamakan. Alright? So faham konsep perancangan kewangan sebenarnya membantu kita menjadi seorang manusia yang lebih berdisiplin. Okey? Alright. Seterusnya kita ke yang seterusnya, slide-nya. Okey. Okey, ini contoh penyata. Alright. Ini merupakan satu cadangan, ya, optional untuk tuan-tuan, ya. Sekiranya simpanan 10%, okey. Yang lain tu tuan-tuan boleh gunakan sebagai panduan saja ataupun adjust accordingly lah, ya. Sebab yang paling minimum asas kita dalam perancangan kewangan, kita nak 10% paling minimum untuk simpanan. Okey, yang lain tuan-tuan boleh orang kata pandai-pandai lah, ya. Yang lebih boleh, yang bila dah peruntukan yang lebih, yang lain tu kena kurang. Sebab hanya apa yang dikatakan perbelanjaan kita dibuat selepas simpanan. Okey? Susah untuk mengingatkan semua. Anda boleh menggunakan kaedah buku bajet, sistem kalender, sampul surat, okey, aplikasi, okey, Excel ataupun buku nota. Ya, ingat semua ini membantu kita untuk menjadi manusia yang lebih disiplin. Maka setiap langkah yang you buat tu akan mendatangkan kebaikan. So bila kita sebut perancangan kewangan ataupun perancangan arianan tunai, ingatlah gambar ini. Okey? So sekiranya tuan-tuan puan-puan ditanya, binatang apa yang banyak di sini? Memang tuan-tuan boleh jawab, buaya yang banyak di sini. Ya, dia menggambarkan keadaan buaya ni adalah keperluan ataupun kemahuan kita, ya, ataupun satu perkataan iaitu perbelanjaan kita. Dan makanan yang ada untuk buaya ini satu saja, iaitu menggambarkan keadaan income kita, pendapatan kita yang tidak banyak, ya, yang tidak banyak. Okey? So jika kita mempunyai income yang tidak banyak tetapi perbelanjaan yang banyak, apa yang akan berlaku? Tuan-tuan puan-puan boleh imagine lah, ya, macam mana makanan tersebut untuk buaya ini dipecah belahkan, ya. So kalau kita nak kehidupan yang lebih harmoni, okey, dan pendapatan yang kita tidak banyak, jadi anda seharusnya kontrolkan perbelanjaan anda, ya. Kalau boleh some of the perbelanjaan tu haruslah dibuangkan, ya, ataupun dilambatkan. Okey. So petua inilah yang digunakan. Kira semua pendapatan isi rumah, ketepikan sedikit untuk tabungan, bayar hutang dan bakilah barulah dibelanjakan. Okey, kelebihan kita membuat bajet, tuan-tuan puan-puan, memupuk tabiat menabung, menambah nilai harta bersih, hidup mengikut kemampuan dan menabung untuk kecemasan. Okey. So bila kita melabur, konsep yang kedua iaitu selepas menggunakan arian tunai, kita kena expandkan aset kita, melabur, ya. Melabur sebenarnya membantu kita melindungi daripada inflasi dan seterusnya meningkatkan pulangan, akhirnya mencapai aspirasi hidup kita. Okey? Semua ini mencadangkan pelaburan tu sangat penting untuk kita. Ya. So sebagai cadangan, okey, bila kita membuat pelaburan, okey, portfolio kita sangat penting. Okey, portfolio bermaksud kita faham, ya, tahap penerimaan risiko kita. Okey, contoh, sekiranya portfolio saya adalah lebih kepada konservatif. Maksudnya saya ni jenis yang takutkan, ya, risiko yang tinggi. Saya seharuskan, ya, simpan dana saya
di bahagian yang paling dalam, iaitu contoh deposit, tunai, tetap dan bond. Okey. So seperti yang saya katakan, zon ini adalah untuk mereka yang bersifat konservatif, ya, iaitu bond, deposit, simpanan tetap, ya, di bank, di mana pulangan adalah dalam kadar 3 hingga 7%. Disebabkan keadaan konservatif, okey, maka duit ini agak selamat disimpan di bahagian ini. Dan dia menjanjikan satu pulangan yang agak stable lah, ya, stabil. Okey, 3 to 7%. Okey. So inilah zon yang dikatakan zon selamat lah. Okey. So sekiranya anda ingin mencuba untuk pulangan yang lebih tinggi, pelaburan yang mendatangkan pulangan yang mungkin slightly lebih tinggi, okey, bolehlah consider di zon kedua ni, iaitu saham tersenarai, hartanah dan unit amanah ataupun lebih dipanggil sebagai unit trust. Okey. Kewangan yang dijangkakan 3 hingga 12%. Alright. Ini di zon yang sederhana. Alright. Dan akhir sekali kita ada zon yang agresif. Contoh-contoh instrumen yang di zon agresif, kita ada saham, ya, saham, share market. Kita ada option, warrant, ya, komoditi, ya. Semua di zon ini mungkin boleh diprojek untuk datang pulangan sehingga 20%. Agak tinggi, ya. Tapi ingat, zon yang agresif bermaksud kewangan anda mungkin hilang sekiranya market ataupun aktiviti yang kurang baik, ya, di mana dia boleh mempengaruhi harga dan akhirnya jatuh nilai tersebut, mungkin menyebabkan pelaburan anda lebur, ya. So jadi fahamlah konsep-konsep ini di mana kita boleh elakkan kewangan kita daripada hilang daripada portfolio kita, ya. So biasanya bila kita dengar orang kata mempelbagaikan sumber mempelbagaikan pelaburan anda. Maaf ya, saya terpaksa padamkan dulu, ya. Saya akan padamkan. Okay. Okay. Siap, saya padamkan. Dan slide kita yang seterusnya adalah di bahagian ini. Okay. Alright. Secara keseluruhan, tuan-tuan puan-puan, ingat konservatif, sederhana dan agresif. Okay. Alright. Satu senario sebelum kita ke penamatan untuk taklimat hari ini. Okay. Anda baru saja ditawarkan dengan satu skim, satu pelaburan, ya, di mana pelaburan tersebut cuma perlukan modal 3,000 sahaja. Dan anda akan dapat, okey, dividen 2% sebulan. Okey. Lumayan, ya. Khusus bina diri. Penginapan di hotel 5 bintang. Handphone pinta ai. Banyak ya hadiah yang dijanjikan. Dan selalunya dikatakan semua pulangan ini akan membantu anda untuk dapat balik modal yang anda bayar. Okey? Dan apa lagi? Sekiranya anda dapat mencari 5 ahli baru, anda akan mendapat tunai 2,000. So dia akan minta anda mencari member lain. Okey? Setiap seorang member yang dapat 2,000 ganjaran kepada anda. Ya. So satu tawaran yang dikatakan
menarik, ya. Tetapi masalah sekarang anda tiada 3,000. Jangan risau, ya. Personal loan dan pinjam dengan family ataupun kawan. Biasanya disiap dengan personal loan dari bank lah, ya. So bila dah buat loan, bayar 3,000, okey. Tak fikir lagi, jom sertai, ya. Akhirnya apa yang dikatakan tawaran hebat ini, dividen khususnya semuanya tiada. Semuanya dikatakan tipu, ya. Dan pelaburan pun tutup, ya. Syarikat tersebut tidak dapat dihubungi. Okey. So pinjaman wang selalunya dia menjadikan sesuatu skim yang dikatakan pengikranan pinjaman wang yang tidak berlesen lah. Okey. Dan skim penipuan Ponzi, penipuan black money dan pengambilan deposit tidak sah, ya. Semua ini adalah contoh-contoh, ya. Kalau kita tengok skim Ponzi itu dia macam sistem piramid, ya. Kalau tengok black money itu memang keadaan yang menggunakan deposit daripada duit yang tidak tidak bersih lah, ya, ataupun dari segi wang dari sumber aktiviti yang tidak rasmi, tidak sah, ya. Okey. Dan pengambilan deposit, okey, daripada orang lain dibayar sebagai ganjaran kepada anda, itu pun adalah satu aktiviti jenayah kewangan. Okey. So sekiranya anda senang ditipu, ya, anda boleh consider ini, ya. Banana ni dia akan minta anda depositkan RM19.90 ke dalam akaunnya dan saya akan memberikan tips-tips untuk mengelakkannya. Ini pun salah satu scam, okey. So di mana-mana kita ada banyaknya scam wujud, ya. So untuk ketenangan tuan-tuan perempuan diminta sebelum membuat sebarang keputusan untuk melabur, okey, pastikan bank pinjaman pelaburan tersebut adalah penlesenan daripada Bank Negara Malaysia ataupun Suruhanjaya Security ataupun semak dengan pihak polis di Raja Malaysia untuk akaun-akaun yang disyakilah, ya. Okey, sebagai penutup, ya, anda diminta untuk merancang, okey, merancang maklumat kewangan, ya, jangka masa, risiko, kemampuan. Okey, tips kedua, sentiasa mula dengan asas, okey. Tips ketiga, melabur dengan tetap untuk kurangkan kerugian. Tips keempat, kepelbagaian. Dan tips kelima, dapatkan nasihat daripada pakar, ya. Dan sebelum saya tutup, okey, satu perkongsian untuk anda, okey, di mana QR code ini yang saya sediakan adalah satu alat untuk membantu anda membuat kiraan penyata nilai harta bersih. Okey. Tujuan nilai harta bersih ini adalah untuk membantu kita membandingkan aset dan liability kita. Okey, kedua, mengesan risiko. Iaitu kewangan kita adalah pada tahap risiko tinggi ataupun rendah. Pantau proses pencapaian maklumat kewangan, ya, di mana kewangan kita akan dikira dalam ringgit, di mana perbezaan setiap tahun, okey, kenaikan tu membantu kita untuk pantau, ya, pencapaian kewangan kita. Okey, selepas anda imbas QR code, anda boleh terus downloadkan penyata ini, ya. Seperti yang dikatakan dalam contoh ini, okey, penyata kedudukan kewangan Encik Idris dan Puan Maria pada 31 Disember 2021. Untuk Encik Idris, okey, beliau mempunyai akaun simpanan, takafu, okey, education plan, cash value, tabung haji. Okey, jumlahnya 33K. Untuk isteri Maria, beliau mempunyai 2,000 di akaun simpanan, 10K di takafu, education plan cash value 15,000, tabung haji 10K. So gabungan tersebut jumlah aset mereka, aset tunai 70K 500 ringgit. Okey.
kalau di sebelah bawah tu kita ada aset pelaburan. Okey, aset tunai di atas, aset pelaburan seperti tanah, amanah, saham, sijil, KWSP. So dengan jumlah besar, okey, kesemua aset mereka adalah pada aset pelaburan 358K. Okey. Yang ini untuk aset pelaburan. Okey. So kalau kita sambung ke surat seterusnya, kita akan nampak senarai liability ya untuk keluarga ini. Liability semasa bermaksud short term macam kad kredit. Okey. Lepas tu kita ada liability tempoh masa panjang, loan rumah, kereta dan loan bank. Okey. Dengan kesemua jumlah 447K. So dengan ada total liability, kita akan dapat satu formula iaitu aset tolak liability, iaitu pada jumlah yang tertera, iaitu perbezaan nilai harta bersih Encik Idris dan Maria adalah 393K positif. Bermaksud Encik Idris mempunyai nilai kedudukan kewangan yang positif di mana aset lebihan 393K. Ya, ini menunjukkan satu keadaan yang sihat, kedudukan kewangan yang sihat sebab liability hutangnya masih di kawalan, di bawah kawalan ya, dan semua asetnya melebihi semua hutang dia. Okey. So sekiranya anda inginkan slide tersebut ataupun inginkan Excel ini, anda scan imbas QR code seperti yang tertera. Okey. Alright. Dia dibagi secara percuma. Tuan-tuan puan-puan cuma perlu download saja. Ya. Okey. So dengan ini sebagai penutup, ini adalah kata-kata semangat untuk penonton kita. Okey. Ingat melabur dalam diri, iaitu satu investment yang sangat baik, iaitu tambahkan pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, emosi ya, kita kena kontrol ya, dan jangan tamak. Ingat, jangan membuat keputusan kewangan mengikut emosi anda. Buat secara objektif. Okey? Sabar, sabar, sabar. Ya. Dan untuk perkembangan semasa, sentiasa mengikuti perkembangan terkini seperti ikut taklimat kewangan seperti yang dianjurkan oleh pihak Pustakaan Negeri Sarawak, follow FB Pustakaan Negeri Sarawak, AKPK, Bank Negara Malaysia untuk dapatkan perkembangan informasi yang terkini dan boleh dipercayai. Okey, dengan ini saya akan tinggalkan taklimat ini kepada moderator kita dan satu ayat untuk anda, the best investment you can make is to invest in yourself. Okey. Alright, terima kasih. Saya tinggalkan satu QR code untuk maklum baras dan juga email saya di sebelah kanan sekiranya tuan-tuan, puan-puan ingin menghubungi saya dapatkan khidmat selanjutnya. Dengan ini, salam sejahtera dari saya. Semoga tuan-tuan, puan-puan mendapat faedah, manfaat melalui perkongsian tajuk hari ini. Pengurusan kewangan peribadi dan pelaburan bijak untuk masa depan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Wee Kiong atas ceramah yang disampaikannya sebentar tadi. Sungguh banyak maklumat yang disampaikan oleh Encik Wee Kiong, terutamanya dari segi kewangan. Jadi dapat kita simpulkan bahawa untuk pengurusan kewangan ini sebenarnya adalah bermula daripada individu itu sendiri. Jadi bagaimana kita harus untuk menguruskan kewangan kita adalah kita sendiri perlu menguruskannya, macam mana kita nak supaya kita nanti mempunyai satu jaminan kewangan untuk masa depan kita, untuk kita hadapi cabaran dan sebagainya lah. Sebab kita tahu sekarang ini kita semakin mencabar. Jadi kepada semua peserta kita harapkan info-info yang diberikan oleh Encik Wee Kiong tadi banyak membantu
dan dapat diambil dan digunakanlah untuk menguruskan keuangan para peserta. Jadi sekiranya ada soalan ataupun semua bolehlah seperti yang Cik Yo cakap tadi, hubungi Cik Yo ataupun bertanyalah banyak benda. Okay, jadi boleh scan maklum balas yang seperti yang Cik Yo berikan tadi juga. Di ruangan komen kami juga ada menyediakan satu link untuk maklum balas untuk ceramah ini. Jadi para peserta bolehlah tekan link untuk maklum balas. Jadi itu saja. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Yo kerana sudi memberi ceramah yang begitu bermanfaat kepada kita semualah, termasuk saya sendiri. Sekian, terima kasih. Sama.